أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اشرح لنا صدورنا وحسن أخلاقنا ويسر لنا أمورنا اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Yang dimuliakan, dia dihormati pengerusi ya, Surau An-Nur Kelang, ya, Bandar Puteri Kelang. Yang dihormati lagi dimuliakan tuan-tuan imam, seluruh ahli jawatankuasa dan seterusnya tidak dilupakan. Yang dimuliakan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, ya, pada kesempatan ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan masa, umur dan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, insya-Allah. Yang malam ni kita sambung kembali pengajian yang berkaitan kitab Hati yang Berzikir. Dan insya-Allah tuan-tuan, pada malam ni nya, kalau tuan-tuan daripada surau An-Nur boleh confirm muka surat berapa, ya. Sebab kitab ni ada beberapa tempat yang saya tanda yang mengikut surau-surau yang saya mengajar, masjid-masjid yang saya mengajar. Namun walau bagaimanapun, insya-Allah yang setakat saya tanda di sini, kalaulah dia terkedepan sangat daripada pengajian yang kita baca, yang tak ada masalah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah kita akan ulang balik secara ringkas pada pengajian akan datang nanti. Walau bagaimanapun, insya-Allah malam ni saya nak sampaikan kepada tuan-tuan berkaitan dengan zikir ataupun pembahagian zikir. Kalau tuan-tuan ada catatan, tolong maklumkan baliklah. Ya, tak ada masalah, insya-Allah kita boleh ulang secara ringkas pada pengajian yang mungkin kita terlepas pandang, kita terkedepan sikit berbahasannya. Walau bagaimanapun, malam ni saya nak bahaskan pada tuan-tuan, ya, berkaitan dengan pembahagian zikir, ya. Iaitu tuan-tuan boleh rujuk pada muka surat 63. Ya, muka surat 63. Baik, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahawa zikir dibahagikan kepada dua di antaranya. Ya, dibahagikan kepada dua, iaitu di antara contoh yang saya tulis di sininya tuan-tuan, kerana di sana banyak pandangan. Ya, kalau pernah saya sebut pada tuan-tuan, bulan Julai telah syarah. Okey, baik, terima kasih banyak-banyak. Jadi untuk hari ini, perjalanan zikir hati. Betul, ya? Kalau untuk malam ni, kalau dah syarah, maksudnya perjalanan zikir hati. Muka surat 65. Boleh, ya? InsyaAllah, ya? Baik, perjalanan zikir hati. Ya, sebagaimana yang kita dah belajar bahawa zikir ni ada zikrul lisan, ada zikir dengan lisan, dan ada zikrul qalbi, ya, zikir dengan hati. Dan zikir ni, apabila dia berada di hati, dia melalui satu perjalanan. Satu perjalanan sehinggalah dia akan berada di hati dan dia akan memasuki lubuk hati, ataupun hati yang dalam. Yang di sana ada beberapa istilah-istilah yang akan kita bahaskan. Baik, berkata Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, daripada sudut membuat gambaran bagaimana bentuk perjalanan zikir, maka zikir terbahagi kepada 4 bahagian. Okey, baik, terima kasih, ya. Terima kasih di atas itu.
Jadi zikir ini terbahagi kepada 4 bahagian dari sudut perjalanannya bermula daripada lisan dan dia berjalan di dalam hati orang yang berzikir. Maka Imam Ghazali bahagikan kepada 4. Yang pertama, zikir dengan lisan sahaja. Ya, zikir dengan lisan sahaja. Kita sebut subhanallah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan lisan sahaja. Baik, yang kedua ialah zikir dengan hati berserta lisan secara paksa. Ini antara kaedah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali ataupun diajar oleh Imam Ghazali kepada kita, iaitu kita zikir dengan hati kita berserta dengan lisan kita. Tetapi hati ini hendaklah secara paksa. Paksa dia supaya dia menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, kalau dia tak nak sebut, kita paksa dia ikut apa yang disebut oleh lisan kita, oleh lidah kita. Baik, setelah kita melalui tahap yang kedua ini, maka tahap ketiga ialah zikir dengan hati dibantu dengan lisan tanpa paksa. Apa makna zikir dengan hati dibantu dengan lisan tanpa paksa? Ialah hati kita dah mula berzikir. Kadang-kadang dia terlupa, lisan hanya sebut la ilaha illallah, maka dia pun mula zikir la ilaha dalam hati. Apabila dia berhenti, zikir sebut la ilaha illallah, maka dia pun mula la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu salah satu daripada apa yang dikatakan bahawa hati kita dah mula dah. Dah mula nak rasa seronok, dah mula nak rasa lapang, rasa tenang dengan zikir hati tersebut. Dan kadang-kadang saja dia berhenti, maka ketika itu lisan kita kena ingatkan hati kita. Yang keempat, menguasai zikir dalam hati dan menumpukannya. Akhirnya hati itu telah menguasai zikir tersebut, ataupun menguasai zikir dalam hati. Atau dalam ayat yang lain, hati dah mula menguasai zikir. Dan hati ini mula fokus, tumpu kepada zikir tersebut. Baik, pembahagian zikir sebagaimana yang disebut oleh Imam Ghazali di atas, ianya berkait dengan suatu gambaran proses perjalanan zikir yang bermula dengan zikir lisan, seterusnya zikir hati dan lisan, akhirnya zikir hati sahaja. Ya. Walau bagaimanapun, kalau istilah lain dinamakan riyadhah. Riyadhah ni maknanya, kalau riyadhah tu kalau kita terjemah bahasa biasa ialah bersukan. Berriyadhah. Tapi dengan makna ini ialah sebagaimana kita bersukan, kita berriyadhah nak kena ada latihan. Maka begitulah juga riyadhah hati untuk berzikir. Kena ada latihan. Latihan macam tadilah. Pertama kita ulang dengan zikir lisan. Kemudian kita zikir dengan hati dan lisannya, tetapi secara paksa hati kita. Ya, kadang-kadang dia berhenti, kita paksa dia ikut. Dia berhenti, kita paksa dia ikut. Tahap ketiga ialah zikir dengan hati dibantu sahaja oleh lisan, tidak lagi ya paksa, bahkan dia secara sukarela, secara tenang dia berzikir. Sehinggalah sampai kepada satu keadaan sebagaimana yang kita sebut tadilah, hati sudah mula berzikir. Maka kalau kira-kiranya ada kesimpulan pertama ialah lisan, kesimpulan kedua hati dan lisan, kesimpulan ketiga ialah dia tetap ataupun dia menetap di dalam hati. Namun zikir hati atau zikir dalam hati mempunyai perjalanan yang tersendiri, di mana akan digambarkan di sini dengan penghuraian ringkas. Selebihnya orang yang beristiqamah ya dengan zikir tersebut sahaja akan merasai hakikat apa yang kita sebut nanti. Kerana setiap perkara ni ada amal, setiap ilmu ada amal. Orang yang beramal barulah dia faham. Ya, dia tahu hakikat apa yang dibicarakan. Tapi kalau dia tidak beramal dengan apa yang dibicarakan, bahkan tidak bersungguh-sungguh dia beramal, ada orang dia beramal, dia kata, "Ustaz, saya beramal juga Ustaz, tapi tak jadi." Tak jadi itu ada dua keadaan. Keadaan pertama ialah mungkin Allah belum izin untuk hatinya berzikir tanpa lisannya, tanpa dipaksa-paksa, maka dia sentiasa bergerak berzikir. Mungkin tak sampai lagi masa Allah mengizinkan. Ataupun dia tidak bermujahadah, dia tidak bersungguh-sungguh dalam melalui proses yang telah disebut atau disenaraikan oleh Imam Ghazali. Baik. Perkara kedua pula, bila mana zikir itu telah menetap di hati, maka di situ pula ada permulaan perjalanan
zikir di dalam hati. Baik, contoh perjalanan zikir yang pertama. Ini yang pertama yang saya nak sebut pada tuan-tuan, iaitu pada muka surat, masih lagi muka surat 65. Juga Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, ya, Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Imam Ghazali ini ditulis qala hujjatul Islam. Ya, hujjatul Islam. Apa makna hujjatul Islam? Maksudnya ialah segala kata-katanya ataupun setiap kata-katanya, perbuatannya, tindak tanduknya menjadi dalil, menjadi hujah ya dalam kita beramal dengan Islam. Ya, menjadi dalil, menjadi hujah di saat kita beramal dengan Islam. Contoh kita kata macam mana? Dalam bab berzikir. Maka kita kata apa? Kita kata Imam Ghazali berkata macam ni. Imam Ghazali menjelaskan begini. Imam Ghazali memberi panduan begini. Maknanya panduan yang disebut, kata-kata yang disebut, kitabnya yang ditulis, ya, perbuatannya dalam beramal ibadah, maka dia boleh menjadi hujah kepada kita untuk kita mengikutinya. Kerana apa? Kerana keilmuannya sudah sampai ke tahap hujjatul Islam. Itulah yang dikatakan hujjatul Islam, menjadi hujah di dalam Islam yang boleh disandarkan kepada diri dan ilmunya, kerana dia berada pada satu tahap keilmuan yang begitu tinggi. Ya, Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, atau gelarannya ialah Abu Hamid Al-Ghazali. Mungkin kalau tuan-tuan pernah banyak kali mungkin dengar, kenapa disebut Ghazali? Ada dua pendapat ulama. Ada pendapat ulama mengatakan Imam Ghazali ini ia berasal daripada kampung atau perkampungan Ghazalah. Ada juga mengatakan kenapa disebut, ada kedua. Satu disebut Al-Ghazali, satu lagi ditasydidkan zai, Ghazali. Dua-dua boleh ya. Sama ada Ghazali, Imam Al-Ghazali ataupun Imam Ghazali. Kenapa disebut Ghazal? Kerana ayah kepada Imam Muhammad Al-Ghazali ni, yang juga namanya Muhammad, ya, dia bekerja sebagai tukang pemintal benang daripada bulu, ya, bulu binatang. Ya, dia kerja memintal-mintal bulu binatang, maka bekerja sebagai memintal bulu binatang untuk dijadikan benang ini namanya Ghazal. Maka sebab itulah kata ulama, ada dua pendapat ulama kenapa Imam Ghazali ini kadang-kadang dibaca Ghazali dengan sabdu, satu lagi dengan Ghazali dengan tanpa sabdu, ada huruf alif, merujuk pada perkampungan yang beliau lahir, beliau membesar di situ. Itulah sedikit kisah berkata Imam Al-Ghazali. Ya. Dia ada abang dia nama Ahmad. Baik. Wa'alam, kata Imam Ghazali, wa'alam, ketahuilah, annahu qadin kasyafa li arbabil basair. Ya, sesungguhnya telah dikasyafkan. Apa makna kasyaf? Telah dibuka pintu hati, mata hati. Li arbabil basair, kepada ahlul basirah. Basirah plural, singular. Al-basair tu dia punya plural dia. Ahlul basirah ataupun ahlul basair. Boleh juga disebut arbabil basair. Ya, golongan-golongan yang telah Allah Ta'ala buka mata hati mereka. Ya, namanya kasyaf. Apa yang mereka sebut? Anna dzikra afdalul a'mal. Ya, sesungguhnya zikir itu adalah seafdal-afdal, sebaik-baik amalan. Walakin lahu aidan kusyurun salasatun. Akan tetapi ia juga mempunyai 3 lapisan kulit. Ba'duha aqrabu lilubbin min ba'din. Setengahnya lebih dekat kepada isi berbanding dengan setengah yang lain. Walahu labbun wara'a kusyuril salasah. Dan isi itu terletak di bahagian dalam kulit tersebut. Ya, kulit tu ada berapa? Ada salasah. Ada 3 lapisan kulit. Maka isi itu berada di sebalik 3 lapisan kulit itu. Wa innama fadlul kusyur likauniha tariqan ilaihi. Kulit juga tetap mempunyai kelebihan kerana ia merupakan jalan menuju isi.
Ini sebagai muqaddimah yang disebut oleh Imam Ghazali. Nak bagi tahu kepada kita, di saat zikir sudah menetap dalam hati kita, maka hati ini dia ada 3 lapis. Hati ini dia ada 3 lapis. Ni apa yang disebut oleh Imam Ghazali. Dan 3 lapis itu ialah 3 lapis yang dinamakan kulit. Kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, barulah sampai kepada isinya. Atau dengan nama mudahnya, lubuk hatinya. Ya. Maknanya, sebab tu kadang-kadang orang tanya kita, tuan-tuan. Saya samalah, saya dengan tuan-tuan. Kita pun kalau kita belajar, tambah-tambah kita belajar bab khusyuk dalam solat. Apabila kita belajar bab khusyuk dalam solat, kita akan bertanya kepada guru yang mensyarahkan bab tersebut. Ya, kadang-kadang kita tanya, kenapa Ustaz, kenapa Tuan Guru, saya ni ada hari-hari tertentu kita solatnya khusyuk. Hari-hari tertentu pula solat kita rasa betul-betul khusyuk. Tapi ada hari-hari tertentu pula dia berubah. Dia kadang-kadang dia rasa biasa okey lagi. Kadang-kadang dia rasa lalai. Ya, lalai langsung tak mau, hati kita tak mau. Ya, kita paksa dia pun, dia pergi sana, dia pergi sini dalam solat ni, tuan-tuan. Di luar solat apatah lagi. Kenapa berlaku sedemikian? Kerana khusyuk ni adalah hati itu tenang. Hati yang tenang hanya ada satu saja, iaitu dengan zikir pada Allah. Apa makna dengan bahasa mudahnya? Ialah, apa makna khusyuk dengan bahasa mudah? Ialah ingat Allah. Daripada kita angkat takbiratul ihram sampailah kita bagi salam, ingat Allah. Apabila hati ingat Allah, hati itu tenang. Tenang itulah maknanya khusyuk. Tapi kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang tidak khusyuk. Kenapa? Kerana ingat Allah itu kadang-kadang dia masuk ke dalam sedikit hati kita. Kadang-kadang dia berada di lapisan luar kulit hati kita. Sebabnya tuan-tuan sekalian, banyak sebab lah. Ya, banyak sebab. Kadang-kadang kalau kita hari itu, contoh pada hari-hari tertentu, kita jaga zikir, kita jaga bacaan Quran, kita jaga makan dan minum kita, jaga percakapan kita yang menyebabkan hati kita ni bersih. Maka bila mana hati tu bersih, hati tu lembut, maka zikir dia cepat masuk ke dalam tu. Tapi kalau hari-hari tertentu kita kurang zikir, kita kurang baca Quran, kita bercakap pula banyak, dahlah bercakap banyak, cakap pula terlibat dengan merendahkan orang, mengumpat orang, apa lagi? Macam-macam lah, tuan-tuan, yang kita buat, seolah-olah keingkaran kita buat tu banyak pada hari tu, maka hati kita dah mula keras. Bila mana hati kita mula keras, hati kita mula lalai, inilah yang punca salah satu sebabnya ialah di saat kita angkat takbiratul ihram, ya, maka hati kita ataupun sebutan membesarkan Allah, sami Allahu liman hamidah, ya, sebutan memuji Allah, baca ayat Quran, maka ayat-ayat Quran itu dia tidak boleh masuk ke lubuk dalam hati ni. Bila mana dia tidak boleh masuk ke lubuk dalam hati, ini menyebabkan hati kita kejap khusyuk, kejap tidak khusyuk. Itu satu. Yang keduanya, kalau dia masuk pun, dia tidak masuk ke menembusi lapisan kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga sampai ke lubuk hati. Di sinilah adalah suatu perkara yang betul-betul akan merasai khusyuk. Kebesaran Allah, merasai bukan setakat khusyuk, merasai kebesaran Allah, merasai keagungan Allah, kehebatan Allah, ya, dan sebagainya. Boleh tuan-tuan sekalian, ya? Itu sedikit gambaran. Baik, kita baca di sini. Sambungan daripada apa yang kita bicara tadi. Fal qashrul a'la, ya, muka surat 66, ya. Tolong rujuk muka surat 66. Baik, fal qashrul a'la minhu zikrul lisani faqat. Maka apa yang disebut secara ringkas yang awal-awal kita bincang tadi, zikir dengan lisan, zikir dengan hati dan sebagainya, inilah dalam bahasa Arab yang didetailkan sedikit penjelasan dia, iaitu kulit yang pertama ialah zikrul lisan, zikir dengan lisan faqat sahaja. Ya, jadi ada orang ni dizikir subhanallah, 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 maka hati dia tak ada apa-apa. Ya, hati dia tak ikut subhanallah, hati dia tidak mendengar subhanallah, hati dia tidak menyebut makna subhanallah, maka hati tidak, dia dengan cara dia, lisan kita dengan cara lisan kita subhanallah, subhanallah, subhanallah. Orang yang macam ni ialah orang yang sedang berzikir pada lapis yang pertama. Baik, wathani zikrul qalbi idza kana alqalbu yahtaju ila muwafaqatihi hatta yahdara ma'a dzikr walau turika wa tabi'ahu lastarsala fi audiyatil afkar. Itu yang kedua, iaitu zikrul qalbi. Lapis yang kedua ialah zikir dengan hati.
idza kana al-qalbu, hati berhajat kepada iringan lidah untuk berzikir. Idza kana al-qalbu yahtaju, apabila hati ini masih berhajat kepada lisan. Tu dia terjemah dia pada muka surat 67 tu. Kulit kedua ialah zikir hati. Hati berhajat kepada iringan lidah. Sekiranya hati ditinggalkan bersendirian, itu dikatakan. Sekiranya hati itu ditinggalkan bersendirian, walau turika wa tabi'ahu lastarsala fi audiyatil afkar, maka Imam Ghazali mengatakan sekiranya hati itu ditinggalkan bersendirian mengikut tabiat asalnya, nescaya dia akan memikirkan perkara-perkara lain. Jadi begini tuan, di saat kita zikir subhanallah, 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 subhanallah dengan lisan kita, maka hati kita tak ke mana. Hati kita tak ikut, tak peduli, tak dengar, tak apa. Itu kulit pertama. Baik, mula kita berzikir dengan zikir hati, dan kita dah mula masuk ke lapisan yang kedua. Tetapi hati itu perlu ditolong dengan lisan. Kerana apa? Kerana hati ini di saat dia ditinggalkan bersendirian tanpa dibantu oleh lisan, dia mula fikir itu, dia mula fikir ini. Baik, ketiga. Ketiga dalam bahasa Arab disebut, iaitu al-qashru al-thalis, iaitu kulit yang ketiga. An yastamkina dzikru minal qalbi. Yang ketiga ni ialah zikir telah pun teguh di hati sanubari, dan dia mula menguasai jiwa. An yastamkina dzikru minal qalbi wa yastaula alaihi, dan dia mula menguasai jiwa. Bihaisu yahtaju ila takallufin fi sarfi anhu ila ghairih, kama ihtiyaja fi sani ila takallufin fi qira'ihi ma'ahu wa dawamihi alaihi. Jadi bila mana dah sampai ke tahap yang ketiga ni, zikir itu ataupun jiwa itu mula menguasai zikir, zikir mula menguasai jiwa. Sebaliknya begitu. Dengan maksud lain, seandainya hati tadi ingin dipalingkan kepada perkara-perkara lain, maka ia memerlukan kepada usaha, sebagaimana golongan kedua berhajat kepada usaha untuk meneguhkan hati agar sentiasa berzikir. Ni panjang sikit bahasan dia, tuan-tuan sekalian ya. Dengan kata lainnya, tuan-tuan sekalian, bukan mudah nak bawa zikir lisan menetap teguh menguasai hati. Tetapi bila mana dia sudah menguasai hati, ataupun hati sudah menguasai zikir di dalam hati tersebut, maka susah dah nak kembali sebagaimana sebelum ini. Sebagaimana susahnya nak bawa zikir lisan ke hati itu, kerana hati ni kejap dia fikir benda lain, kejap dia ingat benda lain, kejap dia berhenti, dia tak nak berzikir. Dia rasa boring. Hati biasalah, hati ni dia boring, dia lemah, dia tak kisah. Maka tapi bila mana dah sampai ke tahap yang ketiga, hati dah mula menguasai zikir, dan zikir sudah menyerap ke dalam hati, maka dah susah dah dia nak kembali kepada yang pertama tadi, kerana dia sudah sebati. Baik, yang keempat. Yang keempat, ar-rabi', iaitu yang keempat, wahuwal lubab. Itulah yang dikatakan, kita nak terjemah apa ya? Isi. Hati ni masuk ke isi hati. Kita pun kadang-kadang bercakap ke isi hati. Wallahu alam, lubuk hati. Ya. Ataupun kadang-kadang bahasa Melayu juga menyebut hati yang dalam. Hati yang dalam, hati kecil, bukan hati besar, hati kecil tu, jauh di lubuk hati. Macam-macam bahasa kita, itu memberi makna bahawa orang kita faham bahawa hati itu ada lapisan-lapisannya. Baik. An yastamkinal madhkur minal qalbi wa yammahi adh-dhikru wa yakhfa wa huwa al-lubabul matlub. Dia itu agak panjang dalam bahasa Arab tu, kita baca di sini dulu. Keempat ialah Allah yang diingati, teguh di lubuk hati. Ya. Baik, saya nak ulang lagi sekali apa yang telah saya sampaikan pada tuan-tuan. Yang kita duk bahas sekarang ni ialah az-zikru. Itu dalam bahasa Arab. Apa makna az-zikru? Zikru ni ialah kita sebut dengan sebutan yang mengingatkan kita kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni antara zikir-zikir. Baik. Zikir ni ialah benda yang kita sebut.
kalimah-kalimah yang kita sebut. Kenapa kita sebut kalimah itu? Kerana kita nak mengingati yang diingati. Dalam bahasa Arab, dia ada dua perkataan. Satunya az-zikru, satu lagi ialah al-madhkur. Tuan-tuan tolong catiklah ya kalau nak catik. Kalau nak ingat, tolong ingat. Ya. Ada dua perkataan, az-zikru wal-madhkuru. Az-zikru, zikir yang kita duk sebut. Al-madhkur, iaitu Allah yang kita ingat, yang kita sebut. Adapun kita ni disebut az-zakir. Itu bahasa Arab. Az-zakir, isim fa'il. Kenapa isim fa'il? Kata nama yang melakukan zikir, yang melakukan perbuatan zikir. Maka disebut az-zakir. Kita. Apa yang kita sebut itu ialah az-zikru, sebutan-sebutan zikir. Zikir itu untuk kita ingat siapa? Ingat al-madhkur. Apa makna al-madhkur? Dengan isim maf'ul, yang diingati. Siapa? Allah. Maka bila mana dia berjalan daripada lisan masuk ke hati, masuk lagi ke lapisan hati yang kedua, masuk ke isi hati. Pada ketika itu, kata Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, saya baca lagi sekali pada tuan-tuan, ialah berada pada kedudukan isi, iaitu al-mazkur, Allah yang diingati, teguh di lubuk hati. Zikir akan pergi berselindung, dan inilah yang dicari. Apa makna zikir akan pergi berselindung? Ini kata dalam bahasa Arab lah ya. Wayan mahi az-zikru wa yakhfa wa huwal lubabul matlub. Apabila zikir itu akan masuk dan berselindung di sebalik apa ni disebut tadi, berselindung di sebalik lubuk hati itu, dan inilah yang dicari. Perkara ini wujud sehingga sehingga dia tidak lagi berpaling kepada zikir dan tidak pula kepada hati, bahkan seluruh jiwanya tenggelam dalam lautan ketuhanan. Ini istilah bahasa ya. وَذَلِكَ بِأَنْ لَا يَلْتَفِتُ إِلَى الذِّكِرِ وَلَا إِلَى الْقَلْبِ بَلْ يَسْتَغْرِقُ الْمَذْكُورِ جُمْلَتَهُ وَمَهْمَا ظَهَرَ لَهُ فِي أَثْنَاءِ ذَلِكَ الْإِلْتِفَاتِ إِلَى الذِّكْرِ فَذَلِكَ حِجَابٌ شَاغِلٌ وَهَذِهِ الْحَالَةُ الَّتِي يُعَبِّرُ عَنْهَا الْعَارِفُونَ بِالْفَنَاءِ. Saya baca dulu tuan-tuan. Baik. Maka Imam Ghazali kata lagi, perkara ini wujud sehingga tidak lagi berpaling kepada zikir dan tidak juga berpaling kepada hati. Bahkan seluruh jiwanya tenggelam dalam lautan ketuhanan. Semasa berzikir, jika dia berpaling kepada zikir atau tolehan itu dikira hijab yang menyibukkannya daripada mengingati kekasihnya. Keadaan ini yang diibaratkan oleh para arifin dengan istilah fana. Kan kita pernah dengar perkataan fana. Biasanya ahli-ahli sufi ni, ya banyak atau ramai di kalangan mereka, atau mungkin sebahagian besar atau keseluruhan di kalangan ahli sufi ni, ya ahli sufi yang berada pada maqam tertentulah tuan-tuan, maqam arifin. Ya, bukan maqam muridin ataupun maqam salikin. Ya, di sana ada orang yang disebut salik, orang yang berjalan menuju Allah untuk mengenal Allah. Murid, iaitu orang yang berada di bawah di bawah bimbingan seorang murabbi mursyid, ia akan membimbingnya menuju ke mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka di saat zikir itu sudah menetap di dalam hati kita, lubuk hati atau yang dinamakan isi hati kita, maka dia tidak akan lagi melihat kepada zikir dan tidak juga melihat kepada hati. Kerana apa tuan-tuan? Kerana zikir dan hati ini adalah wasilah. Ia hanyalah perantara. Untuk sebenarnya untuk ingat Allah. Saya ni kalau tajuk ni saya ingat sangat-sangat. Ingat lagi tuan-tuan masa saya duduk mengaji dengan syekh saya, tapi banyak kali saya ulang di mana-mana tempat. Kalau tuan-tuan dah dengar, okeylah, saya ulang lagi sekali. Tuan-tuan, syekh saya kata dulu, contohlah kita nak berkahwin dengan seorang perempuan, ataupun orang perempuan nak berkahwin dengan seorang lelaki. Orang perempuan tu ada nama, lelaki tu pun ada nama. Cuma saya ingatnya dulunya, syekh saya bawa contoh Zainab. Contoh Zainab.
Kita orang lelaki contohnya nak berkahwin dengan Zainab. Baik, sebelum kita berkahwin dengan Zainab ni, kata Syekh saya, kita akan sebutlah nama dia. Ya, sebut nama dia Zainab. Oh, saya dengar tuan nak kahwin, dah bertunang dengan siapa? Zainab. Bila nak kahwin dengan Zainab, orang pun cakap nama. Sebut. Itu zikir. Sebut nama. Kemudian nak jumpa siapa? Jumpa mak ayah Zainab. Tapi lepas kahwin dengannya, tak kata lagi mak ayah Zainab, kata pak mentua. Dia jadi situasi dia berubah. Baik, maka si A dengan Zainab ni, maka dia berkahwinlah. Ya, dia akad nikah, dia berkahwin. Maka bila mana si A ni, sisi lelaki ni berkahwin dengan Zainab, ya, kerana Zainab itu hanya nama. Bukan, tuan-tuan kena beza ya. Orang dengan nama. Nama, orang-orang. Cuma orang itu bernama dengan nama itu. Adakah nama tu orang? Tak, nama tu bukan orang. Orang tu adalah orang. Nama tu adalah nama. Tapi nama tu berada pada diri orang itu. Ni kena faham juga ni kan, insya-Allah. Baik, sekarang ni tuan-tuan nak kahwin dengan namanya atau nak kahwin dengan orangnya? Tu Syekh saya semula. Kita ni nak kahwin dengan namanya atau dengan orangnya? Sudah tentu nak kahwin dengan orangnya, bukan dengan namanya. Cuma kebetulan itu namanya, maka okeylah. Yang pentingnya adalah orang itu. Kalau ditukar nama lain pun, yang pastinya orang tu juga, kita pun okey juga. Ya. Macam mana tuan-tuan? Baik, okey. Bila mana si A ni, si lelaki ni dah berkahwin dengan Zainab ni, dah duduk dengan Zainab, satu rumah, satu bilik, ya, satu katil, kita kata duduk dengan Zainab ni, maka dia lenyap nama Zainab itu. Dia lenyap. Akhir sekali, berapa ramai orang yang dulunya menyebut nama isterinya dengan nama, sekarang dia dah tukar dengan nama lain. Apa? Ayang, apa lagi? Nama lain, dengan gelaran yang lain. Kenapa? Kerana dia sudah berada bersama dengan isterinya. Maka dia tenggelam dalam kehidupan, dalam sebuah keluarga, suami dan isteri. Dan dia sudah, samalah orang berzikir kepada Allah, kata Syekh saya. Ya, hati ini adalah wasilah untuk meletakkan satu zikir di dalam hati. Tapi bila mana hati ini ditembusi lapisannya, kulitnya, lapisannya, maka zikir itu sampai ke dalam hati. Hati itu merasai kewujudan Allah. Hati itu sudah merasai kebesaran Allah. Hati itu sudah merasai kedekatan dengan Allah. Akhir sekali, orang yang berzikir itu tidak lagi peduli dengan zikirnya, tidak lagi peduli dengan hatinya, kerana dia sudah berada dengan dekat dengan Allah, sudah berada merasai kebesaran Allah. Dia sudah menikmati interaksi hubungan dia, ingatan dia kepada Allah. Sama juga orang yang berkahwin, bila mana dia belum berkahwin, dia sebut namanya, dia sebut istilahnya, tapi bila mana dia berkahwin, dia tidak lagi sebut dengan nama-nama itu. Kenapa? Kerana dia sudah tenggelam untuk hidup dalam sebuah rumah tangga bersama dengan kekasihnya dahulu. Wallahu a'lam. Itulah ibarat yang boleh kita sampaikan. Namun apa yang saya sebut tadi macam mana? Yang saya sebut tadi bahawa orang yang istiqamah dengan zikir dan bersungguh-sungguh mujahadah dengan zikir, dia akan tahu apa yang kita bincang ini. Tapi orang yang hanya tidak mahu berzikir, bahkan berzikir dalam keadaan biasa, tidak paksa hatinya, maka dia tidak akan merasai apa yang kita sedang bincang ini. Gitulah ya. Macam kita cerita kepada orang yang tak kahwin. Tak payah ceritalah ya. Ya, walaupun dia faham, tapi dia tak pernah kahwin, maka dia tak faham dengan sebenar-benar faham. Ya. Samalah kita, orang yang berzikir, dia berzikir tapi dia tak benar-benar berzikir, bersungguh-sungguh berzikir, dia tak boleh faham. Maka seulang lagi sekali, di saat hati kita sudah tenggelam dengan Allah di dalam lautan ketuhanan. Apa makna lautan ketuhanan? Iaitu suatu lautan yang merasai kebesaran Allah, tanpa lautan tu adalah satu ibarat, satu tempat yang tidak ada sempadan, yang luas. Ya, walaupun kita kata setiap makhluk ada batasnya, ada sempadannya, tapi makhluk yang paling luas ialah lautan. Ya, yang dikatakan 2/3 dunia, itu makhluk yang paling luas. Begitu juga makhluk yang paling dalam. Maka sebab itulah kita nak ibaratkan tentang bab ketuhanan ni, kita ibaratkan, ulama ibaratkan lautan ilmu, lautan makrifah.
Lautan cahaya apa? Cahaya ilmu, cahaya lautan, cahaya keimanan. Kenapa? Kerana iman yang ada dalam diri manusia ini, cahayanya tidak mampu untuk diibaratkan, kerana cahaya iman itu adalah cahaya yang menyuluh manusia dalam sebuah perjalanan dunia dan akhiratnya sekali. Itu betapa terangnya cahaya iman. Cahaya lampu jalan ni, lampu stadium ni, ya, paling-paling satu stadium dia boleh lah, dia tak boleh pasang stadium Selangor, ya, tiba-tiba terang stadium kat Johor. Ya, pasang kat stadium Terengganu, tiba-tiba stadium kat mana? Kat Pahang terang juga. Tak mungkin. Tapi cahaya lautan iman ni, cahaya lautan iman ni, sebab tu ulama setengah-setengah dia ibarat seumpama itu, ya, cahayanya boleh menyuluh sampai ke alam barzah, boleh menyuluh sampai ke akhirat daripada suluhan dunia ni, orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka sebab tu diibaratkan orang itu akan tenggelam dalam lautan ketuhanan dengan makrifahnya. Sebab tu golongan ini adalah golongan yang arif. Maka golongan arif ini, golongan yang mengenal Allah ini, akan mengatakan bahawa inilah istilah fana, iaitu lebur, lenyapnya rasa kepada hatinya, rasa kepada zikirnya, kerana dia sudah tenggelam dalam rasa kebesaran Allah, rasa keagungan Allah, rasa kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Okey tuan-tuan, ni sebab tajuk ni, saya nak kata tajuk ni dalam sangat tak ada juga. Cuma ianya lebih kepada praktikal. Iaitu tuan-tuan kena ambil satu zikir. Cuma kalau orang tanya kita, "Ustaz, saya nak zikir dengan zikir apa?" Bagi orang awam yang tidak ada murabbi mursyid, tidak ada pembimbing dalam berjalan menuju Allah dengan hati mereka, dengan jiwa, roh, kerohanian mereka, maka orang awam lah. Sebenarnya saya sendiri, kita semua orang awam. Cuma orang awam tu ada kategori. Orang awam yang tak ada guru, orang awam yang ada guru. Orang awam yang tak ada pembimbing dalam beramal, dalam ilmu. Orang awam yang ada pembimbing dan beramal. Jadi, kalau kita orang awam yang tidak ada pembimbing, tak ada murabbi mursyid, itu bahasa mudahnya, maka dia boleh ambil zikir nafi dan isbat. Iaitu zikir La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Maka dia berterusan berzikir dengan lisannya, sehinggalah sampai kepada hati, dan dia paksa hatinya, dan sehinggalah hati itu rasa senang dah berzikir tanpa lagi dipaksa-paksa. Cuma kadang-kadang dibantu oleh lisan untuk dia ingat berzikir, dan sampailah kepada satu keadaan lagi yang keempatnya ialah masuk ke lubuk hati. Itu cara pertama. Cara kedua, berdoa dan meminta kepada Allah supaya Allah permudahkan apa yang kita bincang pada malam ini. Ya, supaya apa? Supaya kita dapat merasai apa yang dirasai oleh para arifin. Apa makna para arifin? Orang-orang yang sudah sampai kepada satu tahap mereka mengenal Allah dengan pandangan hati mereka, dengan rasa hati mereka, dengan sebab mereka dibimbing oleh guru mereka, bermujahadah bersungguh-sungguh dalam beramal dengan zikir-zikir yang diterima oleh mereka daripada guru mereka. Itulah. Baik, saya nak bagi ruang kepada tuan-tuan. Kalau di sana ada soalan, ya, kalau di sana terdapat soalan, okey ya, nak tanya, tuan-tuan boleh tulis dalam ruangan komen. Kalau tak ada, yang terakhir saya nak baca tajuk malam ni. Dan insya-Allah kita akan sambung pada akan datang nantilah tuan-tuan sekalian. Ya, pengajar akan datang nanti, kita akan sambung balik. Kerana di sini saya bawa lebih kurang 2 atau 3 contoh lah. 3 contoh bagaimana perjalanannya. Jadi ini contoh yang pertama yang saya bawa pada tuan-tuan, apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali. InsyaAllah contoh yang kedua akan datang nanti. Saya akan bincang apa yang disebut oleh Imam Ibn Allah Skandari. Kemudian dalam beberapa kitab yang lain, insyaAllah. Baik, kesimpulan apa yang kita bahas pada malam ni ialah, summa qala rahimahullahu ta'ala, kemudian Imam Ghazali menyambung lagi bicaranya.
Muka surat 67, ya, muka surat 67. Fahadhihi, maka inilah, kata Imam Ghazali, samaratu lubabiz zikri. Ini adalah samarah. Samarah ni boleh kita terjemah buah, ataupun boleh kita terjemah hasil. Hasil apa? Hasil lubabiz zikri, hasil zikir. Wa innama mabda'aha zikrul lisan. Maka ni kesimpulan yang dibuat ni, tuan-tuan. Boleh jadi dia ulang ni. Dia ulang lagi sekali. Wa innama, sesungguhnya hanyalah mabda'uha zikrul lisan. Sesungguhnya kaedahnya mudah saja. Mulalah dengan zikir lisan. Thumma, kemudian zikrul qalbi takallufan, zikir hati secara tabi'i. Thumma zikrul qalban tab'an, takallufan ni zikir hati secara paksa. Thumma, kemudian dia macam terjemahan ni banyak jatuh ni, tuan-tuan, ya. Mungkin saya tak perasan ni masa saya terjemah ni, ada yang tertinggal ni. Jadi kalau tuan-tuan ada kitab, ada buku, tolong buat catatan sekejap. Saya ulang lagi sekali. Summa qala rahimahullah, kemudian telah berkata lagi ataupun menyambung lagi perbahasan di atas tadi oleh Imam Ghazali. Fahazihi, maka inilah, kata Imam Ghazali, samaratu, apa makna samarah? Buah atau hasil lubabiz zikri, iaitu hasil daripada lubab, zikir, isi, zikir yang berada di dalam isi hati. Wa innama, bahawa sesungguhnya hanyalah ia mabda'uha zikrul lisan, dia bermula dengan zikir lisan. Yang tu saya tak terjemah tu dalam muka surat 67 tu, minta maaf tu. Tuan-tuan boleh tengok balik, ya. Summa zikrul qalbi takallufan, setelah zikir dengan lisan, zikir dengan hati secara paksa. Summa zikrul qalbi taba'an, kemudian lepas secara paksa, zikir pula dengan hati secara tabi'i, secara tabiat, kebiasaan. Di situ baru saya mula menulisnya, menterjemah. Summa istila'ul madhkur, kemudian zikir itu akan hilang, dan yang kekalnya ialah al-madhkur, iaitu al-madhkur, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang diingati. Wan maha'uz zikir, dan itulah yang dikatakan kemuncak kepada zikir. Baik. Sini. Okey, di sini ada satu soalan. Bagaimana jika mulut berzikir tapi hati masih lalai? Ini juga pernah dijawab oleh Al-Imam Al-Ghazali dan beberapa imam yang lain. Baik, kalaulah kita kata mulut kita berzikir tapi hati kita lalai, jawapan pertama oleh Imam Ghazali ialah teruskan berzikir, jangan pernah berhenti, kerana paling-paling kurang, paling-paling kurang ada salah satu daripada anggota kita yang berzikir. Itu pun satu nikmat. Tapi jangan berterusan seumpama itu. Paksa hati kita supaya tidak lalai, iaitu dengan cara ikut apa yang disebut oleh mulut kita ataupun lisan kita, ya, di saat kita berzikir. Itulah, ya, insya-Allah, ya. Moga-moga dia memberi manfaat. Ada soalan lain ke? Kalau ada. Kalau tak ada, mungkin kita cukup di sini dululah. Lebih kurang dalam 45 minit, insya-Allah. Sebagaimana kita di surau pun kita tak lebihkan sangat. Tambah-tambah kita online ni begini, ya, moga-moga memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Ya, dan kita share lah, ya, pengajian ini supaya bermanfaat juga kepada diri kita dan kepada orang lain, insya-Allah. Jadi setakat itu dahulu, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Terima kasih, ya, kepada jawatan kuasa surau Rozaman, saya tak ingat, ya, yang sentiasa ingatkan saya supaya sentiasa memenuhi jadual ni lah. Ya, kadang-kadang saya terlupa, tuan-tuan. Kadang-kadang saya juga terlupa untuk online. Jadi petang ni alhamdulillah diingatkan, dan setakat tu dahulu, insya-Allah tolong ingatkan, kita akan sambung balik pada muka surat 68, ya. Kita sambung balik pada muka surat 68, iaitu contoh perjalanan zikir dalam hati yang dibawa gambarannya oleh Imam Ibn Athar Skandari pada bulan yang akan datang, insya-Allah. Jadi setakat itu dahulu, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wasajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.